Saya meskipun saya ada cakap biasanya saya bersedia untuk itu sebab saya willing. Kali ini betul-betul saya boleh spend time untuk dia sebab saya tahu dia. Saya ingin maklumkan bahawa peguam saya Encik Syed Afiq Said Al-Bakri dari Ketuan Zarif Nizamuddin telah pun seperti yang kita tadi memfailkan saman bagi pihak saya terhadap seorang individu yang telah memfitnah saya melalui media sosial. Jadi pada zaman ini di mana teknologi dan media sosial digunakan secara meluas, kita sering menyaksikan penyebaran fitnah dan maklumat palsu yang dapat merosakkan reputasi pihak-pihak yang tidak bersalah. Jadi saya percaya bahawa tanggungjawab untuk menentang fitnah bukan sahaja terletak pada individu yang dianiaya, tetapi juga pada kita semua sebagai sebuah masyarakat. Saya ingin menegaskan bahawa saman fitnah ini bukan hanya untuk saya sebagai individu, tapi ia adalah langkah proaktif untuk melawan budaya fitnah yang tidak melambangkan budaya masyarakat Malaysia. Ini bukan hanya mengenai nama baik saya, tetapi berkenaan juga dengan kesejahteraan dan budaya masyarakat kita yang mengamalkan nilai-nilai murni. Saya mengambil tindakan ini sebagai seorang warga negara yang prihatin terhadap budaya rakyat Malaysia yang saling menghormati antara satu sama lain. Tindakan ini juga adalah satu panggilan kepada mereka yang suka menyebarkan fitnah, tanpa bukti yang kukuh untuk berhenti membuat perkara tersebut. Jadi benarlah peribahasa yang menyatakan kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu kita perlu menghormati nilai kebenaran dan kita juga perlu berfikir sebelum bertindak, terutamanya sebelum menyebarkan apa-apa berita yang tidak pasti akan kesahihannya. Jadi melalui tindakan ini saya ingin memberikan amaran yang jelas bahawa sebagai suatu masyarakat kita tidak akan terima budaya fitnah yang merosakkan keharmonian masyarakat kita. Jadi saya ingin menjemput semua pihak untuk sama-sama menjadikan tindakan ini sebagai titik permulaan perubahan positif untuk melawan fitnah. Di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini dan memberikan sokongan dan dorongan kepada saya dalam usaha saya ini. Jadi saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini saya membaca. Kami pun percaya kenyataan minta maaf telah pun disebut oleh pihak defender. Kami ada lebih kurang anggaran bila tarikh minta maaf itu diberi. Namun beberapa hari selepas pos tu dah masuk, tiba-tiba pos tu pun dah diledah. Tapi yang juga menyebabkan kita teruskan dengan tindakan ini adalah kita nasihatkan anak guam kami adalah kami terima surat daripada program caranya yang tidak bersetuju ataupun menafikan apa-apa liability terhadap apa-apa kenyataan fitnah. Jadi itu pun salah satu sebab kita teruskan dengan tindakan ini untuk memberikan kes kita, menghujahkan kes kita kepada pihak mahkamah untuk mendapatkan keputusan yang adil dan juga saksama. Itulah kejadian 4 Julai dia buat permohonan maaf di Instastory. Kemudian 10 Julai dia 4 Julai dia buat permohonan maaf, tapi 10 Julai pihak lawyer dapat surat daripada peguam dia menyatakan yang dia tak setuju dan dia menafikan segala apa yang dia dah keluarkan. So benda tu pun dah saya rasa berbelit-belit lah. Okay, mula-mula dia minta maaf, lepas tu bila kita atas surat dia menafikan. Tadi first soalan tadi bersediakah saya untuk proses yang lama sebab saya rasa masa saya buat PC mula-mula kat sini yang saya ada jumpa ada satu brother tu, dan saya masa PC pun saya ada sebut pasal nama John dia hari ni. Saya meskipun saya ada cakap biasanya saya bersedia untuk itu sebab saya willing. Kali ini betul-betul saya boleh spend time untuk dia sebab saya tahu dia akan jadi benda yang kalau cakap leceh lah nak kena pergi mahkamah tu naik itu ini, tapi untuk dia saya rasa saya ada masa, insyaAllah, sebab mungkin dia minta macam ni, saya okey. That's why bila bincang dengan lawyer pun nanti kita banyak benda yang kita nak lalu ni, saya okey. Saya akan adakan masa itu untuk dia sebab dia nak saya buat macam tu, insyaAllah.
Sebenarnya saya akan serahkan kepada mahkamah untuk buat penilaian siapa yang salah, siapa yang betul. So insyaAllah jawapan tu akan dapat nanti. Cuma macam tadi saya cakap awal-awal, kenapa saya meneruskan saman ni bukan untuk saya secara individu saja, tapi untuk yang lain-lain juga kat luar. Sebab saya rasa sekarang ni penggunaan media sosial tu kadang-kadang terlalu melampau penggunaannya. Ada yang disalahguna, ada orang yang tak bersalah pun boleh jadi bersalah hanya disebabkan media sosial. Lantangnya, lancangnya berkata-kata di media sosial. So harap dengan apa yang saya sedang buat, mana-mana pihak lain yang sebelum ni rasakan berkata-kata ataupun menulis di media sosial tu adalah sangat terbuka, saya rasa mungkin orang kena take note lah. Okay, selepas ni mungkin juga pada salah selebriti ke ataupun siapa pun rasanya selepas ni mungkin boleh jadikan ini sebagai satu macam mana saya nak cakap Allah iktibar pengajaran. Yes, pengajaran juga. So kalau kata selepas ni ada, dia dah tahulah, oh benda ni boleh dibawa ke tengah kan, oh benda ni kita boleh fight. Sebab kadang-kadang orang ni tak tahu nak pergi mana, okay, asyik kena tahu nak kena fitnah. So hopefully lah selepas ni ada kesedaran untuk kita menggunakan media sosial dengan lebih baik. Sebab media sosial tu dah tentu baik, tapi kadang penyalahgunaan tu akan menyebabkan banyak efek. Okay, sebab kalau contoh untuk saya, bila orang fitnah saya, dia akan bukan melibatkan saya saja, dia akan melibatkan keluarga saya, dia akan melibatkan bisnes-bisnes saya juga. Sebab saya percaya apa yang saya sedang buat, bisnes-bisnes yang saya buat, semuanya bisnes-bisnes yang legal, bisnes-bisnes yang legit. So kadang benda tu pergi ke arah saya, dia akan efek pada benda-benda lain. So saya kena hentikan dia, saya kena stopkan dia. Tapi dalam masa sama, hopefully orang lain juga boleh jadikan ini sebagai satu panduan jugalah untuk kita lebih berhati-hati di media sosial.